Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi petang 18 April 2020 bersama saya, Lia Amira Anwarigos. Tumpuan berita edisi petang ini mengenai bantuan bekalan makanan. Jawatankuasa Rantaian Bekalan Makanan pada Khamis melaporkan 324,224 atau 91% isi rumah yang berdaftar dengan 12 Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian DDMC di seluruh Sarawak telah menerima bantuan makanan dari kerajaan negeri. Menurut Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita, Keluarga dan Kanak-kanak, Datuk Seri Fatimah Abdullah, dari jumlah itu 63 kawasan DUN telah selesai diedarkan, sementara 19 kawasan yang lain masih dalam proses. Beliau yang juga Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Bekalan Makanan berkata, proses pengedaran bantuan bekalan makanan masih dijalankan dan sekiranya ada individu yang berhak menerima bantuan tetapi dilewatkan secara tidak sengaja, laporan harus dibuat kepada DDMC masing-masing atau Pejabat Bahagian Kebajikan Sarawak PKMB untuk tindakan segera. Laporan berikutnya. Di Miri, orang ramai tidak perlu bimbang atau percaya kepada kabar angin mengenai stok keperluan makanan kerana bekalannya mencukupi. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin berkata, stok bekalan makanan yang sedia ada adalah mencukupi sekurang-kurangnya untuk tempoh 2 bulan. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan media selepas mengadakan tinjauan di 2 buah gudang pemborong bekalan barangan keperluan dan sebuah kilang pembungkusan minyak masak bersama pegawai penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Sarawak, Jo Azmi bin Jamil pada Jumaat. Seterusnya di Batu Danau Limbang. Sumbangan daripada syarikat swasta dan korporat semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan sangat dialu-alukan. Semasa ditemui media selepas menyerahkan bantuan makanan dari kumpulan Persef Plantation Sendirian Berhad pada Sabtu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Danau, Paulus Palu Gumbang berkata, ianya sedikit sebanyak membantu masyarakat dan komuniti yang terkesan pada tempoh PKP ini. Saya berharap ini adalah satu contoh yang baik dan saya harap lebih ramai lagi syarikat-syarikat yang berjaya untuk mengambil bahagian untuk membantu masyarakat di kawasan mereka masing-masing, terutamanya di dalam kita menghadapi pandemik COVID-19 ini. Pada majlis itu, Paulus telah menyerahkan bantuan makanan kepada pengerusi Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK 5 buah kampung iaitu Kampung Long Napir, Kampung Liang Datu, Kampung Long Beti dan Kampung Lubo Aur serta Kampung Pundut untuk diagihkan kepada 180 orang penerima. Sementara itu, menurut pengawal projek kumpulan Persef Plantation Sendirian Berhad, Ugak Sanggau, sumbangan itu merupakan program CSR yang selama ini banyak membantu syarikat yang beroperasi di Limbang. Acara ini adalah satu program CSR, tanggungjawab sosial korporat yang diusahakan oleh Syarikat Persef Group of Company. Di DUN Kuala Rajang pula, proses pengagihan bantuan makanan Sarawakku sayang akan dilaksanakan secepat mungkin dan dijangka berakhir sebelum bulan puasa. Sehubungan itu, ketika meninjau proses penghantaran makanan pada Sabtu, Ahli Parlimen Tanjung Manis Yusuf Abdul Wahab berkata, bekalan makanan akan diagihkan kepada ketua isi rumah yang masih belum menerima bantuan. InsyaAllah kita akan cuba menghabiskan pengagihan ini sebelum bulan puasa pada hari Jumaat ini. Jadi kita berharaplah kepada semua ketua isi rumah, orang-orang kampung, orang-orang rumah panjang bersabarlah menunggu pengagihan ini. Janganlah datang beramai-ramai datang ke tempat pengumuman ini sebab kerja-kerja kita akan jalankan dengan kerjasama semua pemuda dan juga wanita PBB. Tambahnya, seramai 5,663 ketua isi rumah di seluruh kawasan DUN Kuala Rajang akan menerima bantuan makanan tersebut. Manakala di Mukah, golongan asnaf dan yang memerlukan terus dibantu untuk menghadapi kesukaran semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Menerusi Yayasan Kebajikan Negara di bawah kawasan Parlimen Mukah, sejumlah 244 bakul makanan diagihkan kepada ketua isi rumah dari 19 penempatan di sekitar DUN Telian. Bantuan diagihkan kepada ketua kampung kawasan Telian dan tuai rumah kawasan Sebakong pada Jumaat. Beralih ke laporan operasi Nyah Cemar. Jabatan Bomba dan Penyelamat mempergiatkan operasi di beberapa lokasi sekitar Pekan Kapit pada Sabtu.
9 anggota bomba dari BBP Kapit menjalankan operasi berkenaan di Masjid Bahagian Kapit, Pejabat Agama Islam Kapit, Surau Kampung Muhibah, Masjid Jamek Kampung Baru dan Dewan Komuniti Kampung Baru Kapit yang melibatkan keluasan kawasan sebanyak 3,540 meter persegi. Operasi sama turut dilakukan kontraktor Lembaga Sungai-Sungai Sarawak pagi ini dengan memfokuskan seluruh bangunan terminal penumpang ekspres Kapit Sibu termasuk jeti. Selanjutnya, tinjauan berterusan dilakukan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna dalam memastikan bekalan barangan keperluan rakyat mencukupi dan harga barang terkawal semasa Perintah Kawalan Pergerakan Fasa 3. Dalam kenyataan media pada Sabtu, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Dato' Alexander Nantalinggi berkata, skim harga maksimum barangan yang telah dilaksanakan ketika musim perayaan sebelum ini boleh dilaksanakan pada bila-bila masa sepanjang pelaksanaan PKP sekiranya berlaku kenaikan harga yang tidak munasabah. Beliau menambah bermula tempoh PKP berkuat kuasa sebanyak 25,543 pemeriksaan di peringkat runcit, borong serta kilang telah dijalankan meliputi 4 kategori iaitu makanan kering, barang segar, minuman serta kebersihan dan kesihatan. Antara 4 kategori yang berikut adalah seperti yang tertera. Dalam pada itu, para pengguna boleh membuat aduan mengenai kenaikan harga barangan kepada pihak KPDN HEP melalui platform seperti yang tertera. Sebelum mengakhiri buletin, ikuti perkongsian video mengenai simptom COVID-19 dan bagaimana ianya merebak. Saksikan. Sekian edisi petang bersama saya Lia Amira dan kru penerbitan. Jaga diri anda, keluarga anda dan sentiasa berwaspada. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari ukas.sarawak.gov.my atau di Facebook, Instagram, Twitter dan saluran YouTube Buletin UKAS. Salam UKAS.